الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Alhamdulillah, dan memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini sekali lagi kita ada kesempatan untuk bertemu sama-sama di dalam mengkaji beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di Riyadhus Shalihin kalau terjemahannya taman-taman orang-orang yang soleh. Riyadh maksudnya taman-taman bagi orang-orang soleh. Jadi nama yang diletakkan ini bertepatan dengan isi kandungan ataupun hadis-hadis yang dipilih oleh pengarang hadis yang terdapat di dalam Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis yang lebih kepada membentuk jiwa dan rohani membaca pada kitab ini. Jadi kita berada di bab yang kedua, iaitu bab taubah, bab taubat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Jadi tiga ayat Al-Quran yang dipilih oleh Imam An-Nawawi ialah ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat. Dalam pertemuan lalu kita sebut apa maksud taubat. Secara mudahnya taubat adalah maksud kembali. Apa maksud kembali? Berpatah balik. Apabila tersesat jalan, kembali semula ke pangkal jalan, iaitu kembali semula daripada bersifat dengan sifat-sifat yang buruk kepada sifat-sifat terpuji. Raja'a minas sifatil madhumati ila sifatil mahmudati. Itu maksudnya kembali. Jadi kita telah baca hadis yang pertama di dalam bab ini, dan malam ini insyaAllah kita akan masuk ke hadis yang kedua dalam bab ini. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kalau kitab yang kita guna ni atau terjemahan Jaki surat 28 hadis yang ke-15. Wa 'anil Agharr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayat daripada seorang sahabat yang bernama Agharr bin Yasar al-Muzani. Agharr bin Yasar al-Muzani. Jadi dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, merupakan hadis sahih, riwayat lafaz dia lafaz Muslim. Jadi Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, ayyuhai manusia, hei manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kamu kepada Allah, wastaghfiruh, dan minta ampunlah kepadanya.
Ini satu arahan daripada Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok perkataan tubu, dengan di bahasa Arab, tubu adalah fi'lu amri, iaitu kata kerja yang berbentuk perintah. Jadi bila maksud arahan, asal daripada arahan ini adalah bermaksud wajib. Al-aslu fil amri lil wujub hatta yadulla dalil ala ghairihi, iaitu asal daripada maksud perintah adalah bermaksud wajib, melainkan ada dalil yang lain yang bermaksud sebaliknya, bermaksud sunnah. Jadi bertaubatlah kamu kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Sebab kalau Nabi kata, ini sesungguhnya aku atubu, aku bertaubat, aku senantiasa bertaubat. Jadi perkataan atubu kerana ini disebut sebagai fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' sebuah present tense, kan? Benda yang bermaksud senantiasa, tajaddud, berulang. Proses itu berulang. Dia bukan berlaku, akan dilakukan. Aku senantiasa bertaubat fil yaumi, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Dalam hadis sebelum ini kita jumpa Nabi kata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Ayat hadis sebelum 14. Nabi kata, demi Allah aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah sehari lebih daripada 70 kali. Bila kita tengok dua hadis ni, kita tengok sekarang Nabi kata maksudnya terselamat, terpelihara daripada melakukan dosa bersamaan, dosa kecil ataupun dosa besar. Sebab apa Nabi mohon ampun? Sebab apa? Mungkin kita timbul soalan. Dia tanya sebab tu, nak susah juga. Sebab apa? Jadi antara jawapan yang dikemukakan itu sebenarnya Nabi tidak ada dosa. Tapi Nabi sebagai seorang hamba, dia rasa apa? Kurang puas hati lagi. Kehambaan, ubudiyah dah. Kehambaannya kepada Allah dia rasa masih kurang. Ada kecuali dia rasa macam tu. Padahal kita tengok kemana perasaan Nabi ini menyebabkan dia sentiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan maqam Nabi sebetulnya dia rasa lebih hebat lagi. Dia rasa kekurangan di situ. Akhirnya dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu bukan daripada dosa, tapi istighfar minta ampun sebab apa? Dia rasa dia masih belum mencapai tahap ubudiyah yang tertinggi lagi. Perasaan itu menyebabkan baginda sentiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Seterusnya, istighfar Nabi itu yang pertama. Itu perasaan Nabi rasa dia masih ada kekurangan lagi. Yang kedua, istighfar Nabi ini sebagai satu panduan, pedoman kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dia tengok, ya Allah, kita tengok Nabi ini tak dosa, tapi dia istighfar, minta ampun. Hak kita ni, kita kata, Allah aku ni lagi sangat. Kalau Nabi tu tak ada dosa pun 70 ataupun lebih, tidak ada hadnya. Kita sebagai hamba Allah, orang yang melakukan maksum ni, sudah tentu banyak dosa kita. Sebab apa? Setiap manusia itu ada khata', kesalahan. Wa khairul khata' tawwabin. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Baik. Itu antara apa? Dua pedoman yang kita dapat ambil, dua pengajaran yang kita dapat ambil, dan dua pemahaman yang kita dapat ambil daripada dua hadis ini. Pertama, sebab apa Nabi beristighfar? Pertama, jawapan yang kita kemukakan tadi. Dan yang kedua yang kita kemukakan tadi, itulah lebih besar kepada kita, iaitu kita mengambil pedoman, mengambil pengajaran daripada sikap baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi menjadi apa? Contoh ikutan. Okay, baik. Jadi hadis ini apa maksud dia? Maksud hadis daripada Agharri bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu katanya,
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Jadi kita bertaubatlah kepada Allah. Apa bertaubat kepada Allah? Itu kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala, kembali menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tengok pengajaran hadis. Rasulullah sallallahu yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah melakukan sebarang kesalahan ataupun dosa. Namun baginda tetap beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali, malahan sampai 100 kali sehari semalam. Apatah lagi kita sebagai manusia biasa yang sememangnya ada melakukan dosa dan kesalahan, kepada Allah adalah wajib beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran yang kita ambil yang kita sebut tadi. Seorang Nabi pun maksud apa? Maksud terpelihara, Nabi selamat daripada, Allah jaga daripada terlibat dengan apa? Dosa, kesalahan. Tak tahu kan? Sebab antara ciri Nabi ialah maksud selamat daripada dosa, selamat daripada perbuatan-perbuatan dosa. Sebab apa? Kalau Nabi tidak masuk, orang kecil kita belajar baik dia bersama kan? Jadi Allah jaga dan sejak daripada apa? Sebelum nubuwah lagi, sebelum baginda diutus menjadi Nabi, Allah memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, Allah menyuruh setiap Muslim bertaubat, beristighfar kepadanya, kerana bertaubat dan istighfar itu adalah satu ibadah, iaitu amalan orang saleh. Bukan dia istighfar pertama sebagai satu penghapus dosa, satu penghapus dosa. Yang kedua, isapi dunia istighfar juga merupakan satu amalan, satu ibadah yang kita ucapkan, perasaan yang kita luahkan kepada Allah, sesal kita kepada Allah, itu